على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rezeki susah nak masuk, rezeki susah nak sampai. Antara puncanya tuan-tuan, boleh jadi hati kita masih lagi gelap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hati itu tak dapat menarik yang dikatakan cahaya rezeki. Hati itu tak dapat menarik yang dikatakan punca daripada rezeki. Kerana apa? Hati itu gelap. Namun walau bagaimanapun, ia bukan sesuatu alasan ataupun ia juga bukan sesuatu perkara yang menyebabkan kita down. Kerana pada hari ini tuan-tuan, dalam kita mengenal pasti apakah punca yang menyebabkan hati aku masih lagi gelap, waktu yang sama kita belajar juga apakah perkara yang dapat menerangkan hati balik. Kerana selagi mana nyawa dikandung badan, selagi mana tuan-tuan Allah Ta'ala beri kepada kita nafas, insya-Allah kita masih lagi berpeluang untuk memperbaiki keadaan. Kita masih lagi berpeluang untuk membetulkan kesilapan tuan-tuan. Yang mudah-mudahan ayuh bersama-sama kita belajar pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani, apakah punca yang mengakibatkan hati menjadi gelap. Dan waktu yang sama kita belajar juga kalau macam tu apa nak buat? Apakah tindakan yang seterusnya? Jadi mudah-mudahan dengan tajuk yang kita nak sembangkan pada pagi ini dalam santapan rohani, saya, tuan-tuan, kita mendapat manfaat yang begitu besar dalam meneruskan hari-hari kesinambungan kita dalam perjalanan mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum daripada itu, seperti biasa, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, kaifa asbahtum? Cuba jawab di ruangan komen. Dan apa makna Ustaz kaifa asbahtum? Maknanya mudah, apa khabar anda di pagi ini? Soalan ini antara soal yang pernah ditanya oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, kaifa asbahtum? Apa khabar anda pada pagi ini? Bagaimana anda di pagi ini? Jadi kalau tuan-tuan menjawab, Ustaz, kami masih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala pada pagi ini. Bagus, itu jawaban yang saya nak. Saya masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Itu jawaban yang saya nak. Dan kalau jawapan itulah yang kalian tulis, saya akan tanya soal yang kedua. Wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda-tanda kalian masih lagi beriman kepada Allah? Mesti ada tanda. Macam pada pagi ini, kita nak sembang berkenaan rezeki terputus. Kenapa susah sangat meniaga tak jadi-jadi? Kadang-kadang asbab daripada hati yang menjadi gelap. Apa punca dia? Apa tanda-tanda hati itu gelap? Masalah, mesti ada tanda. Mana boleh kita berkata sesuatu fakta atau kenyataan tanpa ada rojokan? Sama juga kalau saya tanya, wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda pada pagi ini kalian masih lagi beriman kepada Allah? Yang tahu jawaban, tulis jawaban di ruangan komen. Yang tak tahu jawaban, maka ikut sebagaimana sahabat sebut di hadapan Nabi, ya Rasulullah, pada pagi ini kami masih lagi apa? Nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha.
wa narda bil qada. Cuba ulang benda ni hari-hari. Apa maknanya? Ya Allah, pada pagi ini kami masih lagi bersabar di atas ujian yang Engkau berikan, dan pada pagi ini kami masih lagi bersyukur di atas kelapangan yang Engkau mudahkan, dan pada pagi ini ya Allah kami masih lagi redha di atas qada dan qadar, penentuan yang Engkau telah susunkan. Itu tandanya kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, sebelum kita meneruskan bicara kita pada pagi ini, jangan lupa tuan-tuan bayar yuran. Yuran ilmu ni mudah, iaitu like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah, atas nama kasih dan sayang kepada ilmu. Yang mudah-mudahan bila mana kita menyebarkan perkara yang baik, dia menjadi asbab kepada perubahan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya rasa banyak nanti perkara kebaikan yang bahkan Allah Ta'ala berikan kepada kami dan kepada kalian. Waalaikumsalam Nurul Atiqah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga live pada pagi ini di Telegram Khosyok Israel. Terima kasih Aidawati Zaini, terima kasih Huda Kamari. Apa kita nak bincangkan? Tulis di ruangan komen. 4 penyebab hati menjadi gelap. Ni sebab-sebab dia. Benda seronok tuan-tuan, semua ni benda seronok, benda best. Tapi itulah punca yang menyebabkan hati menjadi gelap. Dan juga waktu yang sama kita belajar apakah cara untuk menerangkan hati. 4 penerang bagi hati. Diriwayatkan bahawa penyebab hati menjadi gelap itu kerana 4 perkara. Ada 4 perkara. Dan demikian pula ada 4 faktor yang menjadikan ia terang bercahaya. Maknanya kita masih lagi berpeluang untuk membetulkan keadaan. Itu jawabannya. Masih lagi ada peluang. Terima kasih kepada yang beri star. Mudahan kalian diberkati. Star tu tuan-tuan, biasa saya dapat duit daripada Facebook. Beli makan untuk budak-budak pondok. Tu rezeki budak-budak pondok tu. Baik. Kata ulama, arba'atun min zulmatil qalbi. Bermula 4 faktor yang menyebabkan gelapnya hati. Gelapnya hati. Mana hati ni? Diputing balik kiri, 2 jari di bawah puting balik kiri, dipanggil jantung, dipanggil qalbu, hati. 4 perkara yang menyebabkan gelapnya hati. Batnun syab'anu min ghairi mubalatin. Yang pertama tulis. Saya ni fokus kepada terus kita fokus kepada diri. Apa dia? Perutku yang sentiasa kenyang. Yang tak berukuran. Tulislah bahasa mudah, perut yang sentiasa kenyang. Itu faktor yang pertama yang menyebabkan hati menjadi gelap. Perut yang sentiasa kenyang. Nanti kita akan belajar dobit dia. Macam mana yang difahamkan perut yang kenyang. Dan yang melebihi daripada had, macam mana kadarnya. Supaya bila kita faham kadar, kita boleh cuba menghadkan. Yang kedua kita baca dulu. Wasuhbatu zalimina. Apakah perkara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap? Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, benda ni berlaku. Iaitu tulis bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Terima kasih Sazali Syamsuddin. Yang kedua, berkawan. Siapa best friend dia? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang sentiasa suka mengkhianati orang lain. Orang-orang yang tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim ni kalau kita berkawan dengan dia, tuan-tuan tak sedar. Akhir sekali hati kita boleh menjadi gelap. 2. Yang ketiga, wanisyanu dzunubi al-madhi. Wanisyanu dzunubi al-madhiyah. Yang ketiga tulis. Yang ni banyak orang buat. Aku melupakan dosa-dosa yang lalu. Tak usah kata orang lain. Aku ni lupa, tak ingat dosa-dosa yang lalu, tak fikir pun. Sebab tu bila sebut tuan-tuan melupakan dosa-dosa yang lalu, alhamdulillah. Saya tengah buat satu benda yang saya rasa benda ni bermanfaat bagi tuan-tuan. Yang tak dapat tidak, dia bukan sahaja
menyelesaikan isu ini, tetapi membantu tuan-tuan untuk menyelesaikan lagi banyak perkara. Yang tu nantilah di belakang saya cerita kalau saya ingat. Yang keempat, watulul amli. Tulis, dan panjangnya angan-angan. Maka 4 perkara ni tuan-tuan adalah punca faktor yang paling besar yang menyebabkan hati kita menjadi hitam ataupun beku ataupun rosak. Yang akhir sekali ingat, apakah kesan yang timbul bila mana hati menjadi gelap? Yang pertama sekali, dia tidak membuka cahaya. Bila sebut cahaya ni, bahasa Arabnya nur. Bila sebut nur ni tuan-tuan, saya boleh tanyalah pada pagi ni secara live. Tuan-tuan tahu tak dalam diri kita ni ada berapa jenis nur? Orang yang pernah belajar ilmu tasawuf secara bertalaqi, secara berkitab, maka dia pernah dengar. Sekurang-kurangnya dia tahu ada berapa nur dalam dirinya kita. Bukan nur nama dia nur, yang tu lain. Yang ni nur sungguh. Dalam diri kita ni ada berapa nur? Bila mana terbuka satu cahaya, maka dia akan buka nur yang kedua. Bila terbuka nur yang kedua, maka dia akan buka pula nur yang ketiga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, saya bukan bicara omong-omongan. Ni benda yang dalam kitab. Termaktub dalam kitab. Jadi, apa saya nak buktikan ialah, kalau tuan-tuan tak boleh jawab soal ini, tuan-tuan, bermakna tuan-tuan masih lagi tidak menyempurnakan fardu ain. Tak sempurna. Apa makna tak sempurna? Tak pernah belajar ilmu tasawuf daripada mula sampai habis. Tak pernah belajar pun, tak pernah dengar pun. Kalau belajar lupa, tu cerita lain. Dah ustaz hari tu belajar dalam kitab tasawuf satu pengenalan asas. Adalah certain tu, adalah jumlah tu tapi tak ingat. Tak apa lagi. Tetapi bagi tuan-tuan yang tak pernah belajar kitab tasawuf sampai khatam, sekurang-kurangnya tuan-tuan satu kitab, belum cerita bab praktikal, saya cerita belajar dulu. Sebab bagaimana mungkin tuan-tuan nak praktikal kalau tuan-tuan tak belajar? Betul ke betul? Maknanya kalau tuan-tuan tak boleh jawab ada berapa jumlah nur dalam dirinya kita, tuan-tuan, itu merupakan kegagalan yang besar dalam ilmu, dalam kehidupan kita ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak kira lah umur tuan-tuan dah 40 ke, dah 50 ke, dah 60 ke, belajar fardu ain hukumnya wajib. Tanpa alasan kalian berikan, ustaz, saya ni tak boleh nak mengaji dah, kepala dah, otak dah jam, dah tua, dah tak larat. Dah tuan-tuan. Kefarduan belajar fardu ain itu daripada kubur, daripada buayan sampai kepada liang lahat. Apa kaitan dengan perkara kita nak bincangkan ini? Maknanya, bila tuan-tuan tak tahu ada berapa nur dalam dirinya kita, ada berapa cahaya dalam dirinya kita, itu petanda tuan-tuan. Tu, bagaimana mungkin nur itu boleh bersinar kalau dia gelap? Ni, maknanya punca yang mengakibatkan hati itu menjadi gelap dan akhir sekali tidak membuahkan nur pada diri. Ataupun siapa nak mengaku pada hari ni memang tak pernah tahu pun dalam diri kita ni ada berapa nur. Tulis di ruangan komen seikhlas mungkin tuan-tuan, supaya saya boleh bantu, supaya saya memudahkan lagi urusan pekerjaan tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya bantu selesaikan fardu ain. Belajar tasawuf bukan fardu kifayah, bukan pilihan. Tak apalah dalam kampung ni kalau seorang dah belajar, tak apalah orang lain belajar, ikut dia lah. Tak boleh. Waalaikumsalam Musalmah. Saya ulang balik tuan-tuan ilmu tasawuf bukan fardu kifayah, bukan pilihan, tetapi kewajiban. Dan bila mana belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan akan diterjemahkan dengan benda-benda begini. Terima kasih Rohani Hamid. Yang lain semua menjawab dengan ikhlas mungkin. Sekurang-kurangnya kalian jelas. Banyak lagi benda aku tak tahu. Dalam diri aku berapa nur pun aku tak tahu. Maknanya tuan-tuan, tu bahaya tu. Tak tahu tu benda yang bahaya. Sebab apa? Tak ada ilmu. Jelas? Habis. Okey. Jadi, bila mana kita faham pada hari ini, kita mendengar satu nasihat, arba'atun min zulmatil qalbi. 4 perkara yang menjadi punca kepada gelapnya hati aku. Gelapnya hati aku. Apa dia? Yang pertama, batunun syaba'anu
min ghairi mubalatin. Pertama apa dia? Makan yang mengenyangkan sampai tak sedar diri. Bahasa mudah. Macam mana ukuran makan yang mengenyangkan sampai tak sedar diri sehingga dilarang oleh agama? Ukuran kekenyangan perut menurut had syariat ialah sepertiga selera makan. Itu ukurannya. Sepertiga selera makan. Maknanya, kalau kita makan tu kenyang, dengan sendawa dan sebagainya, sepertiga itu, sepertiga ukuran kenyang. Sepertiga selera makan. Itu hak syariat. Sepertiga selera makan. 1/3 daripada selera makan. Maknanya apa? Payah nak sebut ni. 1/3 daripada selera makan. Maknanya, sebab sabda Nabi kan, berhenti sebelum kenyang. Macam mana kita nak faham? 1/3 selera makan. Katalah selera makan 1/3. Kalau kita makan habis kenyang, betul? Maka melebihi 1/3 itu dikatakan melebihi had yang disyariatkan. Sepinggan nasi kita bagi 3 portion. Dayang Badariah dia kata macam tu sekejap. Kalau jenis orang makan 2 pinggan tak kenyang lagi, macam mana? Tapi ala kulihal tuan-tuan, kita boleh syarah kalam ulama ni dengan pelbagai syarahan sebagaimana yang kita selesa. Tapi walau bagaimanapun bahasa mudah beginilah, bahasa mudah yang saya rasa yang lebih praktikal untuk kita amalkan. Kalau sakat makan tu tuan-tuan, tak usahlah sampai sendawa sangat. Sendawa yang kadang-kadang membawa kepada beratnya perut. Tu bahasa mudah. Agak-agak bila kita dah makan, dah rasa dah hilangnya lapar, maka itu telah memadai. Dan perkara ni tuan-tuan, saya maklum, sembang senang dah. Sembang senang dah. Tapi sekurang-kurangnya kita belajar. Sebab tu fokus saya ialah, tuan-tuan takkan mampu beramal kalau tak dimulakan dengan ilmu. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Kita tahu. Bila nak beramal, tengoklah. Nantilah ustaz, saya plan nak kurus nanti tahun depan kot. Sekurang-kurangnya dia dah ada ilmu. Baik, satu. Yang kedua, antara perkara yang menggelapkan hati, iaitu berkawan dengan orang yang zalim. Jaga tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia kata nanti bazir tak habis. Waktu ambil tu ambil lah 1/3. Waktu ambil tu tak salah ambil banyak-banyak. Yang pergi ambil sepinggan, lepas tu makan 1/3. Hak lebih tu memang bazir lah. Waktu ambil tu cukup-cukup. Baik, yang kedua apa dia? Bersahabat dengan orang zalim. Bila sebut zalim ni tuan-tuan, suatu istilah yang kita dah jelas, yang tuan-tuan boleh google apakah sifat-sifat orang yang zalim. Saya tak nak lebih kepada spesifik makna zalim itu. Cuma kita nak fokus diri kita. Diri kita. Bila mana kita bersahabat, berkawan dengan orang yang zalim tuan-tuan, sebab orang zalim banyak sangat. Nak sebut satu persatu pada hari ini, dah tak mampu. Sebab apa? Dia merupakan satu perkara yang ada yang orang zalim berkaitan fiqh. Ada orang yang zalim berkaitan tauhid. Ada orang yang zalim berkaitan tasawuf, akhlak dan sebagainya. Jadi makna zalim ni satu perkara yang, perkataan yang khusus yang kita boleh letak pada semua struktur ilmu. Cuma yang kita nak kaitkan dengan diri kita ialah, ingat, bila aku berkawan dengan orang yang zalim, apa niat kita? Adakah niat kita dakwah? Adakah niat kita nak bantu dia? Adakah niat kita nak bawa dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka adakah ketika itu kita didefinisikan sebagai berkawan dengan orang yang zalim sehingga membawaki kepada rosaknya hati, gelapnya hati? Saya jawab tidak. Kerana kembali kepada hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang zalim dengan niat nak kepada dunianya, nak kepada pangkatnya, nak kepada kelebihannya, nak kepada kebaikannya, jaga. Inilah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW sehingga membawaki hati menjadi gelap. Ingat tuan-tuan, bila hati menjadi gelap, banyak benda-benda yang akan tertutup daripada dirinya kita, sama ada dari sudut ibadahnya, dunianya, kebaikan dan sebagainya. 2. Yang ketiga, tulis antara perkara yang menggelapkan hati apa dia?
Wa nisyanu dzunubi al-madiyah. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Bila sebut dosa-dosa telah lalu ni tuan-tuan, kita sebagai manusia ni, antara benda yang kita kena buat, yang saya rasa jarang sangat tuan-tuan pernah buat, sedangkan Allah Ta'ala sendiri mengajar kepada kita cara membuat. Apa dia? Menulis dosa-dosa yang lalu. Selagi mana tuan-tuan congak je, apa dosa yang aku buat lagi tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan tak tulis secara khusus, tuan-tuan tak akan dapat selesaikan pada minda tuan-tuan. Mana buktinya? Saya buktikan dengan cara yang mudah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pun melantik Raqib dan Atid untuk sentiasa menulis dosa pahala yang kita buat. Walaupun Allah Ta'ala tahu. Dia tahu dah. Allah Ta'ala tahu, dan Tuhan tak pernah terlalai daripada setiap perbuatannya makhluk. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tapi Tuhan sendiri ajar kita satu teknikal. Allah Ta'ala merintahkan para malaikat tulis. Kemudian besok, sebelum nak dihisap, diberi buku sama ada di tangan yang kanan atau di tangan yang kiri. Maka dibuka, dilihat lembaran. Sama juga kita tuan-tuan. Pernah tak tuan-tuan menulis, ingat balik daripada kecil sampai sekarang, apa dosa-dosa yang pernah kita buat? Sekiranya kalian tidak pernah menulis tuan-tuan, cuba belajar menulis. Dan benda ni tuan-tuan buat bukan selalu pun. Bukan selalu. Sekurang-kurangnya kita cuba nak menarik balik, nak memikirkan balik untuk kita bertaubat satu persatu. Sebab taubat ni ada dua. Ada taubat secara umum, iaitu kita rangkum sekali. Ada taubat secara khusus, yakni kita spesifikkan satu persatu. Lebih baik tuan-tuan kita bertaubat secara khusus. Supaya apa? Meyakinkan kepada hati, membersihkan hati, dan sekurang-kurangnya kita lebih tenteram dalam nak menyelesaikan sesuatu isu. Belajarlah tulis. Tulis dosa. Tulis. Ya Allah. Sebab tu dalam program dulu, saya pernah buat tuan-tuan. Cuba kita senaraikan. Apakah 100 kebaikan yang pernah kita buat? Sekurang-kurangnya. Tulis. Apakah 100 kebaikan pada tahun lepas yang aku pernah buat? Tulis sebab apa? Sekurang-kurangnya kita nak bersyukur. Ya Allah. Ni benda baru aku buat ni, syukur ya Allah. Sekurang-kurangnya kita nak telik, nak tengok balik. Sekurang-kurangnya kita nak, yang paling penting yang ni. Bila tuan-tuan tulis, apakah kebaikannya? Macam mana aku nak improve lagi? Macam mana aku nak buat lebih lagi pada tahun ini? Jadi kita ni tuan-tuan kalau tak tulis, tuan-tuan tak akan nampak. Selagi mana dalam kepala ni, dia letak dalam ini, kalau tuan-tuan tak keluarkan daripada minda, dia takkan menjadi satu benda yang powerful. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak apa Pak Din. Memang satu buku pun tak cukup. Tapi sekurang-kurangnya kita ada masa menulis. Ada masa menulis. Ada masa. Dari situ kita akan nilai hidup kita, kehidupan kita, perjalanan kita sebelum daripada ini. Dan kita akan tengok, ya Allah, patutlah. Kenapa hati jadi makin susah? Hati makin susah nak berubah ni. Benda-benda dosa yang aku tak selesaikan lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan yang keempat, perkara yang merosakkan hati tuan-tuan. Watulul amali. Panjang angan-angan. Betulkan konsep panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni bukan berangan nak jadi jutawan lah, itulah, bukan. Ulama' dah sebut dengan jelas. Panjang angan-angan iaitu menghayalkan perkara yang mustahil terjadi. Menghayalkan perkara yang mustahil terjadi. Benda mustahil dia khayal. Itu dipanggil panjang angan-angan. Tapi kalau satu benda yang kalau tuan-tuan ikut track dia, ikut perjalanan dia tuan-tuan, dan tuan-tuan nampak benda tu boleh capai, itu bukan dipanggil panjang angan-angan, tu dipanggil impian. Tak sama panjang angan-angan dan impian. Cita-cita tak sama. Panjang angan-angan ni bahasa mudah, buat cerita Mak Jenin. Nak jadi anak raja. Dah tu dia beranak, Allah Ta'ala takdirkan dia beranak sebagai darah daging marhain kita ni lah. Bukan darah daging sultan, darah daging raja, tak. Berangan nak jadi anak raja, tak boleh. Itu namanya panjang angan-angan. Semua benda ni merosakkan hati tuan-tuan. Bila hati rosak, bukan sahaja dunia kita menjadi bercelaru, bahkan akhirat kita menjadi rosak. Kerana apa? Kalau kita belajar ilmu tasawuf, macam saat lagi pukul 10,
Kami ada kelas tasawuf tuan-tuan, suatu pengenalan asas. Kita dah masuk dah bab hati ni. Sebab akhir sekali yang kembali kepada Allah hati. Hatta biqalbin salim. Sehingga kami bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Dalam hati tu antaranya ada roh. Roh tu kelak yang akan kembali kepada Allah. Maka wajar kita ni, perjalanan yang sementara ini, tuan-tuan belajar menghidupkan hati, menjernihkan hati. Sebab ini antara perkara yang kita akan bawa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ni akan menjadi makanan cacing. Hari tu dah belajar dah kan? Amal untuk diri kita. Dan roh untuk Allah. Akan kembali kepada Allah. Jadi termasuk roh itu antaranya apa? Ialah kebatinan kita. Jadi bila sebut panjang angan-angan adalah perkara yang dilarang oleh agama. Bahkan kalau kita berangan yang perkara yang mustahil terjadi, apa yang akan berlaku? Hati makin gelap, hati makin gelap, hati makin gelap. Dan saya ulang balik, bila hati makin gelap tuan-tuan, maka akan makin pudarlah sirna nur cahaya pada hatinya kita. Dan bila mana cahaya tak hidup, dia tak akan menghidupkan lagi cahaya-cahaya yang lain. Sebab tu saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang komited belajar dalam ilmu tasawuf. Dan nanti kita belajar nanti macam mana dipanggil cahaya-cahaya ni. Dalam diri kita ni berapa banyak cahaya, tuan-tuan, banyak. Sebab tuan-tuan tak tahulah, sebab kita tak tahu benda tu, kita tak bolehlah hidupkan dia. Bila kita dah tahu, kita tahulah di mana switchnya, mana nak hidupkan dulu. Dan sebab itulah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah kita nak mencapai perjalanan-perjalanan ini kalau kita ada ilmu. Habis. Kita masuk pula kepada wa arba'atun min nuril qalbi. Yang ni mudah jawapannya tuan-tuan. Dah? Sebab dia biasan daripada apa yang kita belajar tadi. Kata ulama wa arba'atun min nuril qalbi, dan 4 perkara yang dapat mencahayakan hati aku. 4 perkara kalau aku buat ni, hati semakin bercahaya. Hati semakin bercahaya. Yang pertama, tulis batanun ja'i'un min hadarin. Pertama, perut yang lapar kerana berhati-hati. Oh, ayat dia kemah tuan-tuan. Perut yang lapar. Lapar ni kadang-kadang bukan sebab dia tak makan. Lapar ni antara sebab dia tulis min hadarin, kerana berhati-hati. Bila sebut berhati-hati, berkaitan dengan hukum. Dia jaga benda yang syubhah. Kadang-kadang benda tu rezeki dia dah, lapar ni. Allah, tapi syubhah. Benda yang kesamaran, benda yang haram, dah, benda yang syubhah dan sebagainya. Berhati sungguh, jaga sungguh. Allahu Akbar. Sebab tu saya ingat dulu, waktu mengaji di pondok dulu tuan-tuan, bab makan ni memang Tok Guru jaga sungguh. Jaga sungguh. Kadang-kadang pernah dilarang kami makan di luar. Bukan sebab apa. Dah? Kadang-kadang minta maaf saya sebut, orang yang tak semayang tuan-tuan, teba roti canai, lepas tu beri kepada kita, perut kenyang, hati rosak. Jaga. Ni tuan-tuan berada pada zaman kita masih lagi PKP. Walaupun Alhamdulillah, kerajaan, sultan, khususnya di Selangor, tuan-tuan dah mula dah buka masjid, boleh guna full. Walaupun jarak tu masih lagi ada. Ni tuan-tuan pergi saat lagi hari Jumaat, pergi beli nasi. Kalau masih lagi ada lelaki yang menjual tuan-tuan, bila azan telah berkumandang, Allahu Akbar. Ni gelap hati. Gelap. Nasi tu halal, waktunya haram. Waktunya haram. Ustaz, saya orang perempuan kan saya boleh beli. Tak ada masalah. Masalah yang jual tu lelaki. Tidak sah jual beli. Tak sah. Haram jual beli. Siapa dah mula terfikir? Berapa ramai yang berjual beli waktu Jumaat dalam keadaan yang menyaga tu lelaki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ni, habis. Tak berhati-hati pun. Nasi yang halal akhir sekali masuk jadi syubhah. Nampak? Nasi yang halal akhir sekali masuk dalam perut kita menjadi benda yang merosakkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jaga-jaga tuan-tuan. Ustaz, kan tak boleh solat Jumaat. Tak boleh pun. Masalah tak boleh solat Jumaat masih lagi tidak mengharuskan untuk jual beli. Dah? Tak ada pula ayat yang lain yang mengatakan, kalau ada PKP, kalau tak solat Jumaat, maka sah. Tak. Jelas ayat Quran. Bila mana dikumandangkan azan, wajib berhenti semua perniagaan. Ustaz, kalau meniaga tu perempuan, contoh, yang meniaganya perempuan, yang belinya perempuan, yang tu tak ada masalah. Jelas? Jadi, wahai muslimah-muslimah di luar sana, berhati-hatilah dalam jual beli. Kerana kita takut
benda akan masuk dalam dirinya kita itu benda yang boleh merosakkan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, tulis wa sahbatus salihin. Ni yang tuan-tuan tengah buat sekarang. Yang kedua, kita dah rasa dah hidup kita ni makin stres. Dah gelap ke terang sama je. Macam mana nak pastikan sentiasa terang bercahaya? Wa sahbatus salihin, berkawanlah dengan orang soleh. Berkawan dengan orang soleh. Orang soleh ni bukan ulama. Dah. Tak semestinya dia ulama, dia soleh, tak. Kadang-kadang dia bukan ulama pun tuan-tuan, dia bukan ustaz pun, bukan ustazah pun, tapi dia soleh. Soleh ni bahasa mudah orang yang baik. Baik akhlaknya, baik perilakunya, baik adabnya. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan ustazah. Maka itulah kawan-kawan kita. Sebab tu apa yang saya bina sekarang, sekurang-kurangnya kita ada circle. Walaupun mula kita kenal di alam maya, seronoknya ada kawan-kawan yang suka mengaji. Dan bila kita buat program khatam kitab, belajar kitab sampai khatam secara online dengan matlamat untuk memudahkan urusan tuan-tuan. Sebab saya tahu kalau saya buat offline di pondok, tuan-tuan tak mampu datang sehari 4 kali. Betul? Pukul 10 datang kelas tasawuf, balik pula. Lepas tu pukul 6 datang pengajian Quran berserta makna, balik pula. Pukul 10 datang kelas tasawuf, balik pula. Pukul 2 datang kelas fiqh, balik pula. Pukul 9 malam datang, lepas tu mengaji tauhid. Mampu datang. Dengan tolnya, dengan minyaknya, dengan masanya, tinggalkan anak, tinggalkan cucu, tuan-tuan. Berapa kosting tuan-tuan nak bayar? Bila kita buat secara online, tuan-tuan jaga anak, jaga ibu, jaga mak sakit, tengah-tengah mengaji tu. Tengah-tengah berjaga tu boleh mengaji. Itu harapan kita. Sekurang-kurangnya bila kita belajar ilmu tasawuf, belajar online ataupun tuan-tuan attend program, join program, matlamat saya, tuan-tuan dah ada circle. Dah ada circle. Wa sahbatus salihin, kita berkawan dengan orang-orang soleh. Seronok ada kawan-kawan yang kaki mengaji. Dan impian saya tuan-tuan, insya-Allah lagi 3, 4, 5 tahun kita nak buat suatu yayasan Ariyat, buat perkampungan, buat pondok-pondok. Bukan saja pondok untuk pelajar, kita ada pondok untuk orang tua-tua, pondok berkelami, supaya apa? Wa suhbatus salihin, kita nak bermuamalah bersama orang-orang yang soleh. Waalaikumsalam Zaitun Hasan. Yang keempat, tulis. Kalau tuan-tuan nak terangkan hati balik, wa hifzuz zunubi. Tengok dia kata, dan ingat dosa-dosa yang lalu serta menyesalinya. Ingat, cara ingat macam mana? Tulislah, tulis. Ada masa tulis. Dan tulis tu bukanlah kata hari ni kena buat semua. Tuan-tuan ada satu buku. Buku tu nanti insya-Allah saya dah mula menulis balik. Nantilah saya tak nak bagi tu sekarang. Saya tak nak bagi harapan palsu kepada tuan-tuan. Bukan harapan palsu, benda tu saya dah buat lama. Cuma terhenti disebabkan waktu tu saya punya laptop tuan-tuan rosak. Motherboard semua habis. Banyak kitab-kitab yang saya karang tuan-tuan rosak. Saya tak buat backup ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi saya rasa tahun ni saya makin bersemangat balik sebab ada tim yang membantu dan sebagainya. Dan benda ni keperluan kepada tuan-tuan. Saya mula mengarang balik tuan-tuan. Dan ada buku-buku best yang saya akan keluarkan untuk menyelesaikan benda-benda begini. Antaranya apa? Tulis dosa. Tulis dosa. Tulis dosa-dosa. Tulis. Bila tulis nampak. Tulis nampak. Tulis nampak. Bahawa kita rasa, ya Allah, yang ni aku taubat. Taubat, tak nak buat lagi. Habis. Yang keempat, wa qasrul amali. Setelah kita cuba ingat dosa-dosa yang lalu, dan kita bertaubah, dan kita menyesal, dan kita kurangkan angan-angan. Pendekkan berangan. Berangan ni benda yang tak layak. Berangan ni benda-benda yang memang tak boleh capai. Kalau impian, silakan. Bedakan impian dengan angan-angan. Bedakan impian dan angan-angan. Impian benda yang secara teorinya, praktikalnya boleh capai. 5 tahun ke 10 tahun itu impian. Angan-angan ni benda yang secara teorinya tak boleh capai. Tak boleh capai. Contoh, nak kembali ke sekolah balik. Berangan, kalaulah aku dapat dulu patah balik ke pondok, duk angan tu je. Hari-hari duk ulang benda sama. Kalaulah dulu dapat balik ke pondok balik, aku nak mengaji betul-betul. Kalau aku dapat balik ke sekolah balik, aku nak belajar betul-betul. Itu berangan namanya. Benda yang tak boleh kita patah balik. Ya Allah, ya Allah, tahu dah ni perberantakan rumah tangga berlaku. Kalaulah dapat aku ulang masa balik, ya Allah, banyak benda yang aku nak betulkan. Buat apa duk fikir macam tu? Tak perlu kalau-kalau, fikir benda yang sekarang dan teruskan kehidupan, cari jalan. Duk kata kalaulah dapat pusing balik waktu dulu.
Dan kalau lah dapat patah balik 5 tahun lepas, aku nak betulkan balik ya Allah benda-benda macam ni. Itu namanya berangan. Berangan. Benda yang pasti tak boleh dapat kan? Cuba fikir benda yang, ya Allah, apa yang aku nak buat untuk meneruskan kehidupan agar hidup ni menjadi lebih baik. Jadi kurangkan berangan benda-benda yang tak layak. InsyaAllah, kalau benda ni kita buat, kita akan mencapai kepada suatu perjalanan yang best. Antaranya hati semakin bercahaya. Tuan-tuan, bila sebut hati bercahaya ni, kalau tuan-tuan belajar betul-betul ilmunya, tuan-tuan akan faham. Daripada cahaya pertama, bagaimana dia boleh menerbitkan cahaya yang kedua. Yang mengaji ilmu tasawuf dengan saya, mereka akan tahu benda ni. Dan jadi bagi tuan-tuan yang baru dengar, berazamlah untuk belajar. Ni kita, Jumaat dengan Sabtu ni kita ada program Khusyuk is Real. KIR. Benda yang satu ilmu yang best, yang membantu tuan-tuan memahami 12 rahsia praktikal khusyuk solat. Tuan-tuan, biasa orang belajar solat, dia belajar fizikal solat. Cara saya berbeza. Cara saya mengajar solat totally berbeza. Dan saya tak perlu nak comparekan dengan orang lain. Itu cara mereka, saya cara saya. Mereka ada kelebihan mereka, saya ada kelebihan saya. Allah Ta'ala pinjam dan anugerahkan. Cuma saya nak bagi faham, tuan-tuan ingat, kalau belajar solat dengan saya bukan ajar rokok, ajar sujud, ajar takbir. Allah, benda tu tuan-tuan cepat mudah. Kita nak ajar benda lebih besar lagi. Macam mana sebelumnya, semasanya, selepasnya. Antara benda saya akan ajar Jumaat dengan Sabtu ini dalam program KIR Khusyuk is Real yang kita akan buat secara Zoom. Saya nak tengok setiap seorang, sebab banyak praktikal yang kita nak ajar, kita nak bantu, kita nak perkemaskan lagi. Bagaimana saya nak pastikan tuan-tuan mencapai khusyuk yang diidamkan. Itulah kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, Irwan Zahuri. Jelas? Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ini. Bagi tuan-tuan yang nak belajar Jumaat dengan Sabtu ini secara lebih dekat, tekan link yang telah kami sediakan. Tak rugi tuan-tuan belajar, tak rugi. Ilmu ni tak rugi. InsyaAllah tuan akan faham sejauh mana kelebihan dan mencapai khusyuk yang diidamkan. Ma'assalamah wa liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.